Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Fauzan bin Mak Fauzi. Dalam video ni, saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang konsep etika dan peradaban menurut acuan Malaysia, suatu analisis berdasarkan perspektif sejarah dan struktur sosial. So, ini senarai ahli kumpulan. Yang pertama kita ada Syekh Muhammad Iskandar bin Syekh Mahmud. Yang kedua, Muhammad Irsyad Fauzan bin Mak Fauzi. Itulah nama saya. Nombor 3, Muhammad Fauzi Ahnaf bin Fazli. Yang keempat, kita ada Farhan bin Rafiq. Yang kelima, kita ada Haikal Azim bin Muhammad Yusof. Kita akan masuk kepada pengenalan etika dan peradaban. Masuk etika merujuk kepada sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, cara hidup atau budaya, dan ianya berbeza dengan etikos yang merujuk kepada tata susila, adab kelakuan dan perbuatan yang baik. Ada satu sejarah ada juga sejarah barat yang menyatakan bahawa etika ini bermaksud teori tentang tindakan, hujah dan tujuan mengarah kepada makna suatu tindakan, tingkah laku individu dan bagaimana manusia bertingkah laku dalam keadaan yang tertentu. Okey. Masuk peradaban pula, etika nilai dan adab yang tinggi yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat sehingga mampu membangunkan tamadun mereka sendiri. Okey. Poin yang pertama iaitu nilai dan etika terhadap masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu menggunakan kaedah pantangan anak Melayu. Pantangan ini mempunyai dua, iaitu pantang anak Melayu membelakangi syarak. Yang kedua, pantang anak Melayu membuang adat lembaga. Contohnya ada haka kepada ibu bapa, besar kepala, buta kayu dan lain-lain. Pantangan ini jadikan sebagai garis panduan kepada masyarakat Melayu dan boleh menjadi pegangan mereka sehingga mampu pembangunan peradaban mereka sendiri. Oleh itu, apa yang kita dapat simpulkan, kita dapat tahu bahawa pantangan ini boleh dikaitkan dengan larangan atau kita panggil peraturan. Ini supaya dapat mendidik seseorang itu menjadi orang yang lebih beradab dan berakhlak mulia. Okey. So, poin seterusnya saya akan pas kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Rafiq daripada kelas JAC 1102D akan melakukan pembentangan dalam kerja perkumpulan dengan isi saya iaitu sistem etika dan tingkah laku Melayu tradisional. Yang pertama, seperti yang diketahui, tingkah laku Melayu tradisional ialah menerapkan unsur kedamaian dalam tindakan bagi menuju kebenaran. Seperti yang kita tahu, masyarakat Melayu amat menjunjung tinggi kedamaian dalam sesuatu kaum. Yang kedua, menanam konsep kesederhanaan dan menyerah diri kepada Allah setelah berusaha. Ini bermaksud setelah melakukan sesuatu perkara dengan terbaik, masyarakat Melayu akan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hasilnya. Perkara ini dapat dikenal pasti melalui pantun dan puisi Melayu. Seperti yang kita lihat, banyak pantun dan puisi yang menerangkan tentang etika Melayu tradisional. Ia disampaikan dengan cara gambaran yang bersangkutan dengan perilaku masyarakat Melayu. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui pantun-pantun dan puisi yang disampaikan dan dibuat oleh masyarakat Melayu yang terdahulu. Ini menunjukkan pantun dan puisi merupakan media kepada mengimplementasikan tentang sesuatu perkara dalam tingkah laku Melayu tradisional. Sekian, terima kasih daripada saya. Kita teruskan dengan tim yang ahli kumpulan saya yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Muhammad Iskandar bin Mahmud
Nombor ID saya 2021-854428. Hari ini saya akan membentangkan konsep etika dan peradaban menurut acuan Malaysia, suatu analisis berdasarkan perspektif sejarah dan struktur sosial berdasarkan evolusi pendidikan. Terdapat pelbagai kursus mata pelajaran umum yang diwujudkan oleh pihak universiti sebagai subjek teras yang bertepatan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu Sejarah Pembentukan Bangsa Malaysia dan Revolusi kepada Sejarah Pembentukan Nation Malaysia, dan seterusnya hubungan etnik dan berubah kepada pengkhayalan etika dan peradaban. Hal ini memberikan pendedahan kepada mahasiswa terhadap peradaban di Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum yang mempunyai adat resam, budaya dan kepercayaan masing-masing. Hal ini juga menepati falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan demi melahirkan negara Malaysia ilmu, pengetahuan dan memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Saya akan meneruskan perbincangan ini kepada speaker yang lain. Okay. Assalamualaikum, saya Muhammad Iqbal Azim Muhammad Yusof. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesan kewujudan etika dan peradaban terhadap struktur sosial. Antara kesannya ialah berlaku perubahan sosial masyarakat di Malaysia. Okay. Perubahan sosial merujuk kepada segala bentuk perubahan sistem sosial secara langsung atau terancang dalam masyarakat, di mana perubahan itu berlaku dari tahap normal sehingga berubah ke tahap yang lebih kompleks sesuai dengan tujuan sistem sosial. Terdapat beberapa bentuk perubahan sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Salah satu bentuk perubahan sosial yang jelas dilihat dalam kalangan masyarakat di Malaysia ialah perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Perubahan ke arah kemajuan seperti perkembangan teknologi inilah yang dialami dalam kalangan masyarakat Malaysia kini. Pelbagai kemudahan teknologi diperkenalkan bagi memudahkan kehidupan seharian manusia. Sebagai contoh, pengguna dapat menggunakan perkhidmatan pesanan makanan dan menempah kereta secara e-hailing melalui aplikasi Grab atau berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp, Twitter dan Instagram dari hujung jari mereka dengan menggunakan telefon pintar. Selain itu, perubahan sosial kecil dan besar juga merupakan bentuk perubahan sosial lain yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Perubahan kecil ni dapat didefinisikan sebagai perubahan yang berlaku dalam struktur sosial dan tidak mempunyai kesan secara langsung atau signifikan terhadap masyarakat. Misalnya, perubahan pada corak pemakaian masyarakat pelbagai kaum di Malaysia mengikut peredaran zaman. Pada zaman dahulu, kalau kita dapat lihat, masyarakat tradisional Tanah Melayu memakai pakaian yang melambangkan identiti budaya kaum masing-masing. Sebagai contoh, pakaian tradisional bagi kaum Melayu adalah baju Melayu dan baju kurung. Kaum Cina adalah congsam dan sampu. Kaum India adalah sari dan roti. Pakaian tradisional ini sering dipakai ketika acara formal dan hari perayaan. Namun begitu, kalau kita lihat sekarang, masyarakat Malaysia banyak dipengaruhi oleh cara pemakaian budaya barat. Sekian dari saya. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan kepada Fauzi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Ahnaf bin Fazli ingin meneruskan pembentangan CTU pada grup kami. Jadi poin saya ialah konsep insan moral menurut acuan Malaysia. Konsep ini menerangkan idea utama dalam membentuk sebuah kerangka falsafah bagi membentuk masyarakat yang lebih bermoral dan juga lebih bermutu tinggi. Falsafah ini dia mengambil kira pelbagai aspek yang penting tanpa menyentuh sebarang isu sensitiviti mana-mana belah pihak. Jadi konsep asas pada kerangka falsafah ini dia menitik beratkan pada 3 konsep utama, iaitu keagamaan, moral dan falsafah, etika dan penyatuan konsep manusia. Jadi seperti mana yang kita telah tahu juga, di sekolah-sekolah, di IPT ada sebuah pendidikan khas untuk memupuk moral insan seperti mana pendidikan moral dan kewarganegaraan. Jadi kesimpulan kami pada pembentangan kali ini ialah seperti mana Malaysia yang kita kenali terdahulu kala,
Malaysia telah mengamalkan peradaban yang mantap dan telah membina sebuah tamadun yang harmoni. Walaupun kita hidup dengan pelbagai kaum, pelbagai bangsa, kita dapat hidup dengan aman dan tenteram tanpa ada mana-mana isu-isu yang membahaya, adalah berpuncakan dengan akhlak kita dan juga adat kita dan nilai-nilai murni kita yang baik dan juga yang mantap, yang telah mengelakkan sebarang isu-isu yang berbangkit. Jadi kita sepatutnya berbangga dengan negara kita kerana negara kita dapat mewujudkan kehidupan yang kepelbagaian kaum tetapi masih dapat hidup dalam situasi yang aman dan juga harmoni. Jadi sekian saja. Sekian, terima kasih.